Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Hari ini kita akan teruskan pelajaran pendidikan kesihatan. Tajuk unit 7, siapakah lebih hebat? Dilema anak remaja. Baik, dalam buku teks kamu ada diterangkan tentang tajuk dilema anak remaja ni. Hani ialah ahli PRS di sekolahnya. Dia diberi tugasan untuk menemu ramah rakan sebaya tentang tekanan yang pernah dialami di sekolah atau di luar sekolah. Hani telah mengenal pasti beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya dan membuat analisis serta mendokumentasikannya. Kamu pernah tak ada tekanan? Macam mana kamu nak hadapi tekanan tu? Okay, ni adalah situasi rakan sebaya Hani. Dia temu ramah kawan dia dan dia analisis tekanan yang dialami oleh kawan-kawannya. Okey, situasi yang pertama. Okey, Fazli disuruh oleh rakannya untuk membuat tatu. Tatu ni apa? Ukiran dekat badan kan, ataupun lukisan dekat tangan yang selalu kamu tengok lah. Fazli tertekan kerana dia tahu ibu bapanya pasti memarahinya jika dia bertatu. Tambahan pula bertatu adalah haram di sisi agamanya. Okey, dia nampak tak? Kawan dia suruh buat sesuatu yang tak elok. Dia tak boleh. Dia teringat mak ayah dia akan marah. Agama pun larang. Jadi sebenarnya macam mana kita nak menyelesaikan masalah Fazli ni? Okey, cadangan mungkin kita Fazli ni, kawan-kawan ni, dia ramai kawan kan. Kalaulah kawan yang jenis suruh kita buat sesuatu yang tak elok, agama larang, mak ayah marah, kita janganlah berkawan dengan dia. Ni nasihat untuk diri kamu juga. Okay, kalau ada kawan yang jenis suka buat sesuatu, suruh kamu buat sesuatu yang benda tu bertentangan dengan agama, ataupun benda tu mak ayah kamu akan marah, tinggallah kawan macam tu. Itu bukan kawan yang baik untuk kamu. Okey, itulah cadangan untuk Fazli lah. Kalau kita dah analisis tu, kita bagi cadangan supaya carilah kawan yang lain. Okey, baik. Situasi yang kedua, Meli tentang Meli ni, perasaan cemburu dengan rakan-rakan sekelasnya yang lebih menonjol dalam mata pelajaran matematik. Dia menghadiri kelas tuition dan rajin membuat latihan. Keputusan ujian Meli semakin meningkat, tetapi Meli masih belum puas hati. Okey, ni sebenarnya jenis tekanan positif lah. Dia tengok kawan dia cemerlang dalam pelajaran, dia rasa cemburu, dan dia secara tidak langsung dia belajar betul-betul. Dia rajin buat latihan, pergi kelas tuition untuk cabar kawan dia tadi, untuk lawan kawan dia tadi. Ini adalah sesuatu tekanan yang positif. Tekanan seperti ini sepatutnya ada pada diri kamu. Kamu tengok kawan kamu cemerlang, aku nak cemerlang jugalah. Jadi kamu belajar bersungguh-sungguh untuk cemerlang macam dia. Bukan dia tak apalah, dia budak pandai. Mana ada budak pandai? Budak pandai tak ada. Yang ada budak rajin. Dia pandai sebab dia rajin. Kalau dia malas, dia pandai tak? Kamu kenapa kamu tak dapat macam dia? Mungkin usaha kita tak macam dia. Jadi sepatutnya kita tengok, dia ni pandai lah, aku akan usaha macam dia juga. Dia pandai tu disebabkan oleh dia rajin. Ingat budak pandai tak ada. Yang ada budak rajin. Kenapa dia pandai? Sebab dia rajin. Okey, kamu sebenarnya, kalau ada kawan kamu yang cemerlang, lebih cemerlang daripada kamu, sebenarnya dia bukan lebih cemerlang, dia bukan lebih pandai, tapi dia lebih rajin daripada kamu. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga, Gabriel menyertai kelab seni mempertahankan diri di sekolahnya. Walaupun Gabriel rajin berlatih, namun jurulatih tetap mengatakan prestasinya kurang baik, dan Gabriel selalu dibandingkan dengan rakan sepasukannya yang lain. Gabriel berazam untuk berlatih dengan lebih gigih. Ni Gabriel ni sebenarnya dia tertekan, dia mangsa perbandingan lah. Masa perbandingan ni sebenarnya, sebab tu dia kata jenis tekanan positif dan negatif. Positifnya, bila dia dibandingkan dengan orang lain, dia berazam untuk berlatih dengan lebih gigih. Untuk aku akan buktikan aku ni pun lebih baik daripada orang yang dibandingkan. Itu adalah sikap positif daripada Gabriel. Kamu pernah tak dibandingkan? Contohnya dibandingkan dengan abang kamu ke, dengan kakak kamu ke. Memang kamu rasa tertekan, tapi sepatutnya kamu
teruskan usaha kamu, berazam untuk belajar lebih pandai supaya kamu dapat menandingi orang yang dibandingkan. Bandingkan dengan sepupu ke, benda tu memanglah dia sebenarnya benda negatif, perbandingan dengan orang lain ni, perbandingan dengan adik-beradik, perbandingan dengan orang lain. Tapi sepatutnya kalau negatif kita lihat dari segi positif, kita akan belajar bersungguh-sungguh untuk macam mana, untuk supaya kita jadi lebih baik daripada orang yang dibandingkan. Baik, yang seterusnya adalah tentang Angie lah. Angie ialah murid baru di sebuah sekolah. Dia dibawa oleh pakciknya bersekolah di kawasan bandar. Dia berasa dirinya dipinggirkan oleh rakan-rakan sebayanya. Dia juga sukar untuk menumpukan perhatian kerana pelajaran. Dia suka untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran dan suka menyendiri kerana sering teringat keluarganya. Dia tidak berani merengut kepada pakciknya. Okey, ni negatif lah. Disebabkan tekanan tu, dia tak dapat tumpukan perhatian pada pelajaran. Masalah dia sebenarnya, dia ni tak ada kemahiran komunikasi. Dia rasa dirinya dipinggirkan. Dia je rasa. Sebenarnya kadang-kadang kita je rasa, orang tak nak berkawan lah dengan aku. Kita rasa macam tu. Sebenarnya kita yang tidak cuba berkomunikasi dengan orang. Contohnya orang tanya kita jawab sikit je. Jadi orang pun anggap kita ni tak nak berkawan. Jadi orang tu dia rasa kita yang tak nak berkawan dengan dia. Jadi sepatutnya dia lah kena mulakan perkenalan. Kalau kita rasa pergi tempat baru, kamu kan suka berpindah-pindah kan. Cikgu tengok dalam kelas anak murid cikgu ni jarang lah yang cikgu ajar tu daripada darjah 1 ni habis sampai darjah 6. Jarang. Mesti berpindah. Kadang-kadang bulan 3 tengok ramai pindah, mak datang pula murid lain. Kamu mestilah lagi rasa kan benda tu kan. Anak murid duduk dalam kelas belajar rajin-rajin dah, bagus budak ni, tiba-tiba pindah, datang pula murid lain, belajar pergi tukar sekolah lain pula. Jadi bila kita berada di tempat baru, sepatutnya kita lah yang mula tunjukkan untuk berkawan dengan orang. Jangan kita rasa orang tak nak berkawan dengan kita kan. Jadi kalau kita rasa orang nak pinggirkan kita ke, sebenarnya tu perasaan kita. Cuba berkomunikasi dengan mereka. Tanya duduk mana, duduk blok mana kan. Okey. Mungkin kita boleh cadangkan kepada Angie ni untuk memulakan komunikasi tu. Okey. Dan kena bercakap lah dengan pakcik. Kalau ada berbincang, kena berbincang dengan pakcik kalau ada masalah. Jangan pendamkan. Okey. Sebab tu dia akan teringat kat keluarga dia, sebab dia tak seronok tempat tu. Okey, seterusnya dua situasi ni cikgu nak kamu bagi cadangan penyelesaian. Okey. Dua situasi ni kamu salin yang ni dalam buku tulis. Kemudian apa cadangan penyelesaian kamu? Cadangan penyelesaian. Dua je bagi kamu. Okey. Ini pula nombor 2 yang ni. Okey, cadangan penyelesaian dia apa dia? Okey. Tolong Ana ni dengan Malati ni. Buat dalam buku tulis kamu. Okey, boleh. Okey, cikgu rasa setakat tu dulu. Sekian, terima kasih.